Allahu yudha'ifu liman yasha. Nampak? Allah menggandakan balasan kepada siapa dia kendaki. Allah yang gandakan. Wallahu wasi'un. Allah sangat luas rahmat dia, rezeki dia kepada hamba dia, alimun, dan dia maha bijaksana. Ini cara kaedah Tuhan. Dalam poket kita RM2,806. Ini matematik Allah bersandarkan kepada surah Al-Baqarah 261 itu tadi. Hebat tak? Hebat. Tetapi kenapa orang tak boleh sedekah? Sebab dia tidak memahami benda ni. Dia tidak memahami kelebihannya Allah nak berikan kepada orang yang sedekah. Sebab tu orang yang sedekah itu, kalau dia bakhil, wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Barang siapa yang bakhil, sebenarnya dia bakhil untuk diri dia sendiri. Dia masuk alam barzah besok, dia miskin. Sebab transaction besok di alam barzah menggunakan nilai pahala. Bukan ringgit, pound sterling, duit US dollar, Singapore dollar, rupiah, rial. Semua ni tak laku. Melainkan dengan nilai pahala transaction dia di alam barzah. Nak bayar bil elektrik di alam barzah, terang, ada duit guna. Dalam keadaan nak dengar lagu, Quran dialunkan, ada duit nak bayar. Dalam keadaan terang, dalam keadaan indah, dibuka satu pintu menuju syurga Allah. Pagi dan petang melihat syurga Allah. Dalam keadaan seronok dia di alam barzah, di tempat nama Illiyin, bersama orang-orang yang beriman. Ya salam, tuan-tuan. Hebatnya kiraan matematik Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Nampak? Allah menggandakan balasan kepada siapa dia kendaki. Allah yang gandakan. Wallahu wasi'un. Allah sangat luas rahmat dia, rezeki dia kepada hamba dia, alimun, dan dia maha bijaksana. Ini cara kaedah Tuhan. Saya bawa lagi dalam sikit. Kalau satu biji benih kita tanam, dia keluar 7 dahan, 7 ranting sanabil, setiap satu ranting 100. Contoh, maknanya daripada 100 itu, 100 biji itu, apa terjadi kalau digandakan lagi dengan 7 cabang 100, 7 cabang 100, 7 cabang 100, 7 cabang 100. Maknanya tuan-tuan, tak habis-habis bagaimana orang yang infak fi sabilillah. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, kita ini dalam bab-bab ini, dia tidak memerlu duit yang banyak. Dia perlukan kepada ilmu kefahaman. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, penghayatan. Dan bila dah dia sampai pada satu masa dia dah menghayati perkara ini dengan cara pengurusan nafsu. Ini yang disebutkan oleh saya semalam, bagaimana Ibrahim bin Adham kata, sekiranya kamu boleh menguruskan nafsu kamu, kamu boleh menguruskan agama kamu. Sebagai contoh tuan-tuan, adakah kita perlu kaya untuk infak? Tak perlu tuan-tuan. Dia perlukan kepada kefahaman. Contoh, orang-orang yang isap rokok. Saya tengok harga rokok tuan-tuan. Rokok Dunhill, rokok Benson and Hedges, harga dia RM17.50. Kita kadang-kadang bila sampai masa setahun, kita rasa sampai bulan Zulhijjah, kita nak korban. Duit tak ada lah ustaz, nak masuk satu bahagian RM700. Bukan duit tak ada, duit ada. Sebab apa tuan-tuan? Kalau RM700 kita bahagikan setahun, 365 hari setahun, bermakna satu hari kita simpan RM1.91. Dan duit-duit RM1 ni, duit RM1 ni anak-anak kita buang bawah-bawah meja, bawah-bawah kerusi. Anak kita buang. Kita ambil kutip duit ni, kita masuk tabung RM1, tabung RM2, kita masuk. Ini yang kami buat dekat Ulu Kelang. Kami ambil tabung, kami masukkan tabung RM1. Sepatutnya 30 hari RM30, selalunya lebih. Kerana apa? Duit-duit shilling ni yang kita tak nampak, dia membentuk satu jumlah yang besar. Tetapi kena ada pengurusan. Perlu pengurusan. Tak percaya ibu-ibu yang masak nasi. Kita gunakan 10 kg sebulan. Ketika nak masak satu keluarga makan 4 cawan. Cuba ambil satu hari 4 cawan. Sebelum basuh nasi, ambil segenggam, simpan sebelah tabung lain.
Buat tiap-tiap hari. Cukup sebulan, cukup makan keluarga. Dekat tabung tu ada satu simpanan beras yang lain. Beras tu juga dapat kita tambah untuk bulan yang akan datang. Ini pengurusan orang tua dulu buat. Orang tua dulu dia tak pergi sekolah buta huruf, tetapi praktikal dalam mengatur urus rumah tangga dengan keberkatan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, kalau kita tengok korban kita rasa mahal RM700, sedangkan sehari kita hanya simpan RM1.91. Tapi kalau kita isap rokok, tuan-tuan, kalau isap rokok harga RM17.50, setahun kita boleh menyimpan RM6,387. Seekor lembu kita boleh korban, lembu yang besar. Bukan satu bahagian 700. Kita boleh korban dengan simpanan rokok kita sehari sekotak RM17.50. Kita boleh simpan setahun RM6,387. Kita boleh beli seekor lembu yang besar untuk korban. Bukan satu bahagian RM700. Tapi dengan cara kita kena kontrol nafsu kita. Rokok ni haram, kita kena pegang haram. Lalu dia mudarat, bertambah haram. Kita nak duit untuk simpan untuk Islam, untuk agama Allah, kita tinggalkan rokok, duit rokok kita simpan. Cukup setahun, tuan-tuan, RM6,387. Orang nak pergi umrah, ustaz tak dapat, ustaz nak pergi umrah. Kenapa? Duit tak ada. Tuan-tuan, umrah kita letaklah harga RM6,000. Orang yang isap rokok tak boleh pergi umrah, RM17.50 dia isap rokok sehari. Setahun dia boleh simpan RM6,387. Lebih daripada jumlah yang diperlukan, RM387. Boleh beli jubah, boleh pergi tamar. RM6,000 boleh buat pergi umrah seorang. Pergi sana tidur, tuan-tuan, dekat hotel, boleh buat sembahyang, boleh pergi sa'i, boleh beli tawaf, boleh beli tamar dengan balance tadi. Dengan hanya dia tinggalkan rokok sekotak sehari, sekotak. Kalau orang yang isap rokok 2 kotak sehari, setahun dia boleh simpan RM12,775. RM12,775. Kalau kita ambil rate tahun lepas, iaitu tahun 2019, maknanya haji ketika itu bayaran dia ialah RM22,900 bagi satu kepala yang belum pernah pergi haji. Lalu ada yang dikatakan subsidi daripada tabung haji. Tabung haji bagi RM12,920. Bermakna orang kalau nak pergi haji tahun lepas, dengan tabung haji dia hanya membayar RM9,980. Maknanya, tuan-tuan, orang yang isap rokok 2 kotak sehari, dia simpan setahun, dia boleh pergi haji. Kemudian dengan duit RM2,775, dia boleh makan nasi kambing, boleh makan bukan dengan semua asasah, boleh pergi restoran sana, restoran sini, boleh beli jubah, boleh beli buah tamar, boleh beli macam-macam, tuan-tuan. Dengan nilai rokok yang disimpan setahun, dia boleh pergi haji, bukan pergi umrah. Bagi orang yang isap rokok 3 kotak sehari, setahun dia simpan RM19,162.50. Dia simpan 2 tahun, tuan-tuan. Dia boleh pergi haji dengan package, tak payah tunggu giliran. Boleh ambil package, tuan-tuan. Duduk package, ambil purada, tuan-tuan. Pergi buat haji, tuan-tuan. Walaupun dia tak ada simpanan. Dia dengan hanya tinggalkan rokok dia saja. Dengan nilai rokok 3 kotak sehari. Tuan-tuan, ini yang kita kata pengurusan nafsu. Ini yang kita kata kefahaman. Macam mana benda ni boleh tak berlaku? Sebab kita tidak dapat tundukkan nafsu kita. Dengan tidak ada ilmu, maka tidak ada kefahaman, tidak ada perancangan, maka perancangan kita hancur berkecai. Contoh, tuan-tuan, orang beri anak kita bila lahir baby, orang bagi duit. Baby yang Allah bagi ni, dia datang bawa rezeki, tuan-tuan. Sebab tu bila orang datang bagi, baby ni, tuan-tuan, bila lahir ada duit 1,000 lebih, tuan-tuan. Ada duit 2,000 lebih, ikut keadaan orang tersebut. Dengan duit yang baby tu ada, ayah janganlah pergi isi minyak petrol kereta. Ayah janganlah pula duit baby tu beli rokok pula. Jangan pula beli benda yang bukan keperluan yang mendesak. Duit yang ada tu, tuan-tuan, pergi daftar tabung haji, simpan tabung haji satu, kedua daftar haji satu. Jadi baby ni bila umur dia 17 tahun, 18 tahun, baby ni boleh pergi Mekah, tuan-tuan.
Kita bila duit banyak sikit, rezeki lebih, kita masukkan lebih. Bila kurang, kita masukkan sikit. Nak ceritanya campur duit raya, campur duit raya, campur duit raya. Dan baby ni tuan-tuan, dalam keadaan Allah permudahkan, cukup 18 tahun, dia boleh pergi menunaikan haji di Makkahul Mukarramah dengan tempoh pendaftaran haji dia yang dibuat ketika baby itu lahir. Tapi berapa orang yang buat macam ni, saya tanya? Tu yang bila nak pergi haji, nak tunggu giliran, dah daftar je lewat, dapat pergi pun lewat, umur 80, umur 90. Bukan saja Kaabah tuan-tuan, pintu kapal terbang pun tak nampak. Baru nak pergi Mekah, ya salam. Ibadah kita tiada kualiti kerana keadaan keuzuran kita menyebabkan kita terhalang banyak kebaikan. Sebab tu kehidupan ini dengan perancangan. Cuba saya tengok, tuan-tuan, Astro kita kat rumah, minta maaf dengan izin. Astro kita kat rumah, minta maaf dengan izin. Saya ceramah dekat rumah-rumah PPRT. Ceramah dekat bawah blok. Ada blok A, blok B. Saya kata pada jemaah, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuba masing-masing renung ke atas. Nampak apa? Tak nampak apa ustaz. Cuba tengok kali kedua, nampak apa? Tak nampak apa ustaz. Tengok kali ketiga, tak nampak apa ustaz. Saya nampak banyak kat atas tu. Apa yang ustaz nampak? Cakera, apa dia? Piring Astro. Setiap balkoni ada piring Astro. Majoriti kita kata, boleh nak katakan paling tidak satu orang dia spend RM50 minimum dia bayar kat Astro. Ada tak ada Astro ni, bila tak tengok Astro kita mati ke? Tak tengok TV kita mati ke? Maksud saya, untuk Astro kita bayar RM50, RM60, RM100. RM100 setahun RM1,200. Tapi untuk anak kita belajar Quran, hantar ustaz tu bayar RM20. Ketak tangan, rasa bakhil. Untuk agama rasa bakhil. Untuk Islam rasa berat. Untuk Islam rasa berat. Anak tak boleh mengaji, tak kisah. Tapi anak tak tengok TV, tak sah. Ayah tak tengok TV, tak boleh. Nak tengok program, tak cukup dengan TV yang ada. Tambah lagi Astro, banyak lagi kitab-kitabnya, banyak lagi dia punya drama-drama dia. Dalam keadaan yang sama, kita memandang sepi dengan agama Allah, memandang sepi dengan duit untuk kita gunakan untuk Islam. Dalam keadaan itu tidak ada kesedaran. Ini yang kita lihat, pengurusan yang kita lihat. Inilah akibat daripada tidak memahami wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan solat dan keluarkan zakat. Zakat yang wajib Allah perintahkan, yang mana sunat dalam sedekah merupakan imbangan bila dah manis dia bersedekah, lalu dia pergi kepada yang sunat. Sebab itu sahabat Nabi, infaknya luar biasa. Yang kayanya sama dengan yang miskin. Kenapa sama yang miskin? Allah bagi dia begitu. Sahabat yang kaya, antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kadang sahabat Nabi ni tak boleh nak keluar zakat. Kerana apa? Tak ada duit nak zakat. Walaupun kaya, kerana zakatnya habis, kerana hartanya dikeluarkan untuk yang sunat sedekah sebelum jumpa pada zakat yang wajib. Sebab mereka mengejar yang sunat lebih daripada zakat yang wajib. Maksudnya, sebelum mereka keluar zakat, cukup nisab dia, cukup nasab setahun, cukup nisab kiraan wajib keluar zakat, mereka keluarkan dulu habis-habis. Jadi tak ada benda nak dizakat, semua pada jalan sedekah. Dan sedekah tadi mereka faham, bila keluar satu dapat 700, keluar dua dapat 1400, keluar tiga dapat 2100, keluar empat keping dapat ganti 2800, keluar lima dapat 3500. Dia mengejar yang sunat itu. Sebab ini sifat sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu mereka sama, level mereka sama. Sebagai contoh, saya ambil perjuangan fisabilillah dalam peperangan Tabuk. Apabila berlaku peperangan Tabuk, nak berlaku setahun, lebih kurang sebulan. Nabi dah beritahu awal sebulan sebelum peperangan. Tabuk dengan Madinah lebih kurang 700 km. Rom, kerajaan Rom dah mengancam. Sebab tu kawasan Jordan, Syria ni, Rom, Lebanon, lagi mana? Syria, Jordan, lagi Palestin. Kalau tuan-tuan pergi kawasan ini, mereka ni kawasan jajahan Rom lama. Rom lama. Banyak tinggalan Rom lama, gereja lama, ratus ribu, ribu tahun umurnya. Jadi Rom ni mengancam Madinah. Madinah ni kerajaan Islam. Lalu Tabuk ni tuan-tuan dengan Madinah 700 hampir kilometer. Jadi dalam ancaman ini Nabi bentang sejadah seperti biasa.
Jangan hina orang tuan-tuan. Kalau orang minta sedekah, orang bentang sejadah, nak beri, tak nak beri, sudah. Jangan kita peli orang, jangan kita kutuk orang. Dah tak ada duit berapa buat sekolah. Habis siapa nak bagi kalau kita tak buat? Bukan senang buat sekolah. Saya buat sekolah 5.5 juta tuan-tuan. 5.5 juta. Dalam keadaan kocik ada RM1,200 saja. Tapi kita yakin Allah akan tolong kita bila kita tolong agama Allah. Dalam keadaan itu, dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, kita buat juga kerana kita yakin Allah akan tolong. Tapi kita ni kalau tak menolong tuan-tuan, jangan kita mengata tuan-tuan. Kalau kita rasa kita bagus, buatlah. Kalau kita rasa kita baik, silakan. Kejarlah kebaikan-kebaikan yang Allah beri atas muka bumi. Jangan hina orang tuan-tuan. Jangan hina orang. Orang nak infak, jangan hina. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita buat program yang baik PKP. Ada yang bagi roti sebungkus macam Azhar Care. Piu Rahmat dengan sahabat-sahabat Ustaz Ibrahim Abdullah, nak cerita Ustaz Abdullah Ibrahim, Ustaz Lah, dan sahabat-sahabat lain ada yang bagi macam-macam lah. Ada minyak sebotol, ada roti sebungkus, sebuku roti. Semua ini merupakan jalan-jalan yang baik. Nabi SAW umum, siapa nak infak pada jalan ini, pada Tabuk kali ini, lalu sahabat-sahabat Nabi berlomba-lomba tuan-tuan. Tengok sahabat Nabi yang saya nak sebut tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi berlomba. Umar Al-Khattab, dia bagi separuh harta dia. Umpamakan kita ada kereta, separuh bagi kat perjuangan Islam. Separuh kereta. Kalau kita bagi separuh kereta, nasai kereta, kita tak boleh jalan tuan-tuan. Kalau kita ada rumah, separuh bagi kat orang. Boleh tuan-tuan. Itu kaedah Umar Al-Khattab. Bila mari pula Abu Bakar As-Siddiq, dia bagi semua harta dia. Nabi kata, ma'abqaita li ahlika ya Abu Bakrin. Apa yang kau tinggalkan untuk diri kamu dan keluarga kamu, wahai Abu Bakar. Qad abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka itu Allah dan Rasulnya sahaja. Mari pula Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan dia infak 100 ekor unta dengan segala kelengkapan dia. Seekor unta tuan-tuan umur 10 tahun. Harga dia saya tanya dekat Udabiyah hari itu. 10 tahun umur unta, harga dia sekarang tuan-tuan RM60,000. Sayyidina Osman bagi 100 ekor unta dengan kelengkapan. Dia tambah lagi 50 ekor kuda yang besar-besar, kuda perang. Dia tambah dengan 1000 dinar emas. Emas ketul-ketul. Dinar itu diberikan, solid gold diberikan pada Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Nabi kata, wahai Osman, dengan apa yang kau berikan, Allah dah ampunkan dosa engkau yang telah lalu. Kalau tuan-tuan kata ini sahabat Nabi yang kaya, cuba tengok sahabat Nabi yang miskin. Ada sahabat Nabi itu kakinya tempang, tangannya lumpuh, mengambil upah, mengangkat air di telaga rumah Yahudi daripada pagi sampai petang. Dia angkat air tuan-tuan. Dia angkat air dengan gigi dia. Dia gigit timba dengan gigi dia. Dengan susah payah dia mengangkat air sampai petang. Ada riwayat dia punya upah sejambak anggur. Ada riwayat setangkai ataupun sejambak buah tamar. Dia bawa, dia gigit. Dia perut dia lapar, dia belum makan. Dia gigit apa yang menjadi gaji dia hari itu. Digigit, dia bawa berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, hanya ini yang aku mampu infakkan pada jalan perjuangan kali ini. Sebutnya tuan-tuan, yang kaya bagi semua, yang miskin bagi semua. Nak sebutnya sahabat Nabi, levelnya sama. Cara Nabi didik mereka, yang kaya sama, yang miskin sama. Yang kaya beri cara kaya, yang miskin beri cara miskin. Tetapi hakikatnya mereka sama dalam infak fisabilillah. Tuan-tuan, orang-orang yang dijamin syurga ini, yang disebut sebagai businessman yang terkenal, yang berjaya, semuanya kaki infak. Abdul Rahman bin Auf, businessman. Sayyidina Osman juga kaya. Sayyidina Abu Bakar, businessman juga, yang disebut minal mubasysyirin bil jannah, orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tuan-tuan tengok semangat perjuangan mereka. Tiba-tiba Allah sebut dalam surah At-Taubah, kisah peperangan Tabuk. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan ala yajidu ma yunfiqun. Tiba-tiba datang 7 laki-laki, dalam tafsir sebut 7 laki-laki daripada kampung Bani Muqarrin. Ada sebut Bani Muqarrin, datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kami miskin, kami tak ada benda nak beri. Ada tak kenderaan-kenderaan lebih? Ada tak kuda lebih? Ada tak unta lebih?
Ada tak keldai paling teruk? Keldai lah ya Rasulullah, lebih-lebih yang dapat kami tonggang, dapat kami gunakan pergi ke Tabuk untuk berjuang bersama kamu ya Rasulullah. Nabi kata, Nabi sebut, dirakamkan oleh Allah dalam ayat ini, 92 ayatnya surah At-Taubah. Nabi kata, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tak ada benda nak bagi kamu. Aku tak ada kenderaan lebih nak bagi kamu. Nak bagi kamu aku tak ada. Nak tolong kamu tak ada. Sedangkan bila pergi perang itu berpedang tuan-tuan, memberi nyawanya kepada Allah untuk diganji dengan syurga. Dalam keadaan mereka ni meminta untuk pergi mencari naas. Dalam keadaan mereka miskin, mereka juga nak pergi, mereka tak ada. Bila Nabi kata la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tak ada benda nak bagi, dia balik tuan-tuan dalam keadaan Allah sebutkan dengan perkataan tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i, iaitu mereka pulang balik ke kampung mereka, air mata berderai melari air mata. Dalam Allah menyebut dengan perkataan tafidu minad dam'i, dalam keadaan tafidu bahasa Arab, fadha ni maksudnya faidan, maksudnya banjir tuan-tuan. Seolah-olah dia menangis air mata darah. Dalam keadaan menangis air mata darah kerana sedih tak dapat infak pada jalan Allah. Tak dapat infak tu merupakan satu penyesalan, merupakan satu kesempitan, merupakan satu duka cita, merupakan satu kekecewaan dalam hati sebab tidak dapat nak infak pada fisabilillah. Pada hari ini orang tidak membantu Islam merasa gembira tuan-tuan. Orang melihat orang Islam susah tak rasa sedih. Bahkan bila tak dapat tolong tu dia tak rasa sedih, tak dapat tolong Islam. Melihat orang membangunkan madrasah, membangunkan agama Allah, buat masjid, buat pusat perlindungan anak luar nikah, budak-budak isap dadah, ustaz-ustaz bangunkan pusat-pusat ini. Kita bukan nak tolong, kita hina lagi, kita perlekeh lagi. Kita dalam keadaan kita tak ada timbul perasaan yang pernah diberikan oleh Allah pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Infak ni tuan-tuan, dia tidak perlu duit yang banyak. Saya ambil contoh. Pada tahun 2000 tuan-tuan, penduduk Gombak berjumlah 410,315 orang. 410,315 orang pada tahun 2000 lah ni, 2020, maka lebih bertambah lah. Tapi perangkaan statistik saya ambil tahun 2000, jumlah penduduk Gombak 410,315 orang. Kalau tuan-tuan, kalau penduduk Gombak ni, kalau kita andaikan semua Islam, setiap orang infak RM1, setiap hari tuan-tuan kita boleh mengumpul RM410,315. Setiap satu hari kita boleh bina satu surau, 30 hari 30 surau, 60 hari 60 surau. Berapa banyak surau kita boleh buat, berapa banyak masjid kita boleh buat, berapa banyak universiti kita boleh buat, berapa banyak pusat-pusat ekonomi pasar raya Islam, BMF, Buy Muslim First, kita boleh maju dengan ekonomi kita dengan keadaan infak saja, belum masuk zakat, dengan hanya RM1. Sebab itu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai yang faham nak keluar RM1 untuk infak? Tak semua orang faham tuan-tuan, tapi itulah hakikatnya. Apabila kita rasa diri kita ada satu benda yang kat dalam satu penyakit yang tidak ada sifat pemurah akibat daripada tidak ada kesedaran. Diajar oleh Allah dalam bulan Ramadan, di sana ada infak dan di sana ada zakat, nama zakat fitrah. Kamu panjangkan RM7 leluar daripada Ramadan, RM1 jadilah kamu beri, RM2 jadilah kamu beri. Pagi tadi tuan-tuan, pagi tadi saya sempat sampaikan hajat ataupun amanah sahabat-sahabat yang menyumbang semalam. Ada RM30, ada RM50, ada RM100. Saya sampaikan, saya kumpulkan dengan geng ustaz. Haigom dapat lebih kurang RM1,000. Saya sampaikan ke tangan Balu Muhammad Zaili bin Muhammad yang meninggal hari itu. Tuan-tuan tengok bagaimana motor dia diheret oleh pemandu mabuk sejauh 2 km. Pergi hantar nasi, isteri dia masak nasi, hantar orang order nasi. Dapat berita suami yang hantar nasi tadi dah menjadi mayat tuan-tuan. Dia kata itulah pengharapan dia, dapat suami yang boleh tolong dia. Dia pandai masak, suami dia boleh menghantar. Tapi bila duduk tuan-tuan, perempuan bergembiralah, bersyukurlah suami kita sihat dekat rumah, boleh bimbing kita solat.
Ada orang suami dia keluar cari rezeki balik, namanya jenazah tuan-tuan. Kalau kena pada kita, apa perasaan kita? Tapi bila saya sampaikan amanah tu pagi tadi, dia kata terima kasih ustaz, walaupun ustaz tak kenal saya tak kenal ustaz, tetapi saya rasa subhanallah, rasa ada orang ingat kat kita. Saya kata kat dia bahawa Islam ini tidak ada sepadan. Selagi mana kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita bersaudara. Apa yang saudara kita rasa susah, kita akan rasa susah sama. Lalu inilah ikatan yang Allah bina. Dalam ikatan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Sahabat yang saya kasih sekalian, itulah kekuatan infak tuan-tuan. Kalau kita boleh sampai ke tahap itu, maka umat Islam akan jadi kuat. Maka akan kuatlah politiknya, akan kuatlah agamanya, akan kuatlah ekonominya. Sebab itu kekuatan dia hanya ada apabila kita faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tak timbullah kita tengok sekolah tahfiz kita buruk, sekolah tahfiz kita dalam keadaan yang daif, madrasah kita hidup segan mati tak mau, tengok agama dalam keadaan tersisih, dalam keadaan agama-agama lain, bagaimana sekolah-sekolah bangsa lain, agama lain maju, bilik darjah ada aircon, kelengkapan prasarana yang bagus, pelajar dia pun bagus, pelajaran pun pelajar-pelajar yang kompeten, tempat yang kondusif, yang mana dibina di atas infak mereka. Sedangkan mereka tidak ada ditanamkan kefahaman la ilaha illallah. Mereka kuat untuk infak, tapi kita yang ada la ilaha illallah, berapa kali Ramadan sampai tak masuk dalam hati kita rasa nak menyumbang untuk orang lain, untuk Islam, fi sabilillah. Ya Allah jamin, kamu bagi 1 dapat 700, kamu bagi 2 dapat 1400, kamu bagi 3 dapat 2100, kamu bagi 4 2008, kamu bagi lagi 5, kamu dapat 3500. Allah gandakan, tapi Allah gaibkan namanya pahala tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, muhasabah yang melibatkan harta ini memberi kesan pada kita insya-Allah. Esok kita sambung dengan Qiyamul Lail. Tajuk dia Qiyamul Lail ataupun solat malam. Dan sebelum kita selesai tuan-tuan, tadi balu ataupun isteri kepada arwah pesan, ustaz dalam kuliah nanti jangan lupa ustaz supaya dapat sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum suami saya ustaz. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Muhammad Zali bin Muhammad yang meninggal beberapa hari lepas, dilanggar oleh seorang pemabuk pada waktu malam. Mudah-mudahan Allah cuci rahmat kepada beliau, diletakkan di kalangan roh orang-orang yang soleh, orang yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami, ajarlah pada kami ya Allah dengan perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami ya Allah. Kau lapangkanlah kuburnya, Kau lapangkanlah ya Allah baginya. Kau berikan kepada dia kebaikan dan nikmat. Kau angkat bagi mereka itu, iaitu azab-azab kuburnya ya Allah. Engkau jadikan kami anak-anak yang bawa kebahagiaan kepada kedua orang ibu bapa kami, anak-anak yang boleh membawa mereka ke dalam syurga-Mu ya Allah. Apakan dosa suami kami yang menanggung dosa-dosa kami ya Allah sejak kami diijab kabulkan. Apakan dosa isteri kami ya Allah, isteri yang banyak menanggung ya Allah beban bersama kami. Apakan dosa ya Allah anak-anak kami ya Allah, ramai anak-anak kami yang jauh daripada agama-Mu. Lembutkan hati mereka ya Allah, agar hati mereka tu mudah rujuk balik kepadamu ya Allah. Apakan dosa adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan seluruh umat Islam ya Allah yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, yang kami kenal dan kami tak kenal. Ampunkan dosa ya Allah. Tok-tok guru kami khususnya ya Allah, yang mengajar kami ya Allah Al-Quran, yang mengajar kami kenal akan Islam, yang mengajar kami ya Allah jalan-jalan kebenaran ya Allah ya Tuhan kami. Jangan Engkau ambil daripada kami kalau kami tersalah ya Allah, kami tersilap. Jangan Engkau kira dosa daripada kami kalau kami tak mampu nak pikul ya Allah. Yang Kau beri pada kami dosa ya Allah, ujian yang kami ya Allah tak mampu pikul, seperti orang yang kuat yang gagah sebelum kami.
yang kamu uji pada kami ya Allah, dengan ujian yang kami tak mampu pikul ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak takut akan ya Allah wabak COVID-19 ya Allah. Kami tidak takut akan ancaman ya Allah wabakmu ya Allah. Yang kami takut ya Allah, kalau Engkau tak ampunkan kami ya Allah, maka kami dalam keadaan berdosa ya Allah, dalam keadaan penuh kemurkaan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah sebelum kami meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, marilah sama-sama kita siap untuk solat Zuhur bersama dengan ahli keluarga kita. Bagi yang laki-laki, pimpinlah isteri, anak-anak dan keluarga kita. Ambil kesempatan ini, kita bersyukur pada Allah, kita lakukan ketaatan sebanyak yang mungkin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Dia yang diampunkan insya-Allah. Assalamualaikum